صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. وباطن خفي. Seterusnya Mahfuzah seterusnya wabatinun khafi. Seterusnya ialah batinun khafiyun, iaitu syirik khafi, syirik yang jenis batin khafi, syirik yang jenis batin khafi. Batin merujuk kepada hati, khafi merujuk kepada, maksudnya ialah yang tersembunyi. Duduk dalam hati dan keadaan duduknya tersembunyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dah syirik batin khafi? Wa huwa mastawallas alaihi an-nufus min al-akwani fahajabat biha an talaqqi al-madadi min alamil ghaibi fasara dhalika syirkan khafiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia syirik khafi ini? Syirik khafi wa huwa mastawallas alaihi nufus, iaitu syirik yang jenis yang istawallas. Istawallat makna menguasai.
menguasai ke atasnya an-nufus, segala jenis nafsu. Syirik khafi ialah apa yang menguasai ke atasnya an-nufusu, segala jenis nafsu. Syirik khafi ni duduk di hati. Sebab tu sebut batin, duduk di hati. Wa huwa mastawallas, iaitu apa yang menguasai ke atasnya segala nafsu. Nafsu ni dia nak menguasai apa? Apa dia yang nafsu conquer? Apa yang nafsu kuasai? Apa tempat yang nafsu kuasai? Tempat yang nafsu kuasai ialah hati. Tempat duduk nafsu ialah hati. Nafsu tak duduk di tangan, nafsu tak duduk di mulut, nafsu tak duduk di mana-mana anggota. Nafsu hanya duduknya di dalam hati. Itu tempat duduk nafsu. Itulah tempat dia nak menguasai. Itulah tempat yang dia nak memerintah dan mentadbir. Itu tempat duduk dia. Wa huwa mastawallas, iaitu hati yang menguasai ke atasnya. Nya tu balik pada hati. An-nufusu, segala jenis nafsu. Ataupun segala jenis nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segala jenis diri minan nufus, ataupun semua benda, ataupun semua perkara yang lain daripada Allah. Minal akwani, daripada segala jenis akwan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Min tu lil bayan, nak terang balik. Nufus tu apa? Segala jenis nafsu, segala jenis diri. Apa dia? Nufus tu minal akwan, iaitu daripada segala jenis makhluk. Akwan tu makna semua jenis makhluk. Itulah makna orang tu bersyirik khafi, iaitu bila mana diri seseorang ataupun hati seseorang telah pun dikuasai oleh makhluk. Bila mana hati seseorang sudah dikuasai sepenuhnya oleh makhluk, dalam dirinya ataupun dalam hatinya ada makhluk, ataupun orang panggil bersarang makhluk, penuh dengan makhluk, bersarang makhluk. Itu maknanya syirik khafi. Allahu Akbar. Jadi kita ni dalam hidup ni, kita nak kosongkan hati kita daripada makhluk lah. Bila hati kita telah terkosong daripada makhluk, maka itulah yang dimaksudkan hati kita bersih. Itulah yang dimaknakan dengan hati kita sejahtera. Itulah yang dimaksudkan dengan hati kita suci. Hati yang suci, bersih. Hati inilah yang selamat. Hati inilah saja yang selamat di akhirat esok.
Hati ni lah yang kita nak bawa balik bertemu dengan Tuhan, iaitu hati yang bersih. Di akhirat sana, siapa-siapa yang tak bersih hati dia daripada makhluk, maka susahlah dia nak menjalani semua jenis perjalanan di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mengaji ni, kita nak baca diri kita, kita nak suluh diri kita. Kita tak suluh orang lain. Kita pun, sebab kita kata macam tu, sebab kita yang paling tahu hati kita, baik tak baik, tahu mana hati kita. Orang lain mana tahu hati kita. Dia tahu hati dia lah. Dia tahu hati dia aja. Hati kita dia tak tahu. Kita pun sama juga. Kita tahu hati kita aja. Hati orang mana kita tahu. Macam kita makan. Bila kita makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedap tak? Sedap tu kita rasa, kawan rasa sedap. Tak. Dia sedap. Dia rasa sedap. Ada dah kan? Ada dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia rasa sedap. Tuhai dia. Kita rasa sedap, tuhai kita. Ada banyak kita makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sama selera seorang dengan seorang. Kawan ni dia kata, amboi ikan ruan sedap sungguh, ikan keli sedap sungguh. Saya tak tahu sedap ikan keli macam mana, sedap ikan ruan macam mana mak, sebab kita tak makan ikan darat. Kan? Mana kita tahu orang sedap macam mana? Orang pun tak tahu sedap macam mana. Begitulah hati kita dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni dia tahulah dia rasa macam mana. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak sama seseorang dengan seseorang. Sama tak sama dengan seseorang mengikut sejauh mana dia telah buang syirik khafi dalam diri dia. Sebab syirik khafi ni menghalang dekat dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun syirik khafi ni dia menyekat daripada memandang Allah. Selagi mana duk ada syirik khafi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak dekatlah kita dengan Allah. Tak rasalah macam mana yang sepatutnya si hamba merasakan dia dengan Allah. Bila kedengaran azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mendayu-dayu, menyeru-nyeru kita, Allah Maha Besar. Pasal apa kita boleh buat kerja lagi sedangkan Allah kata dia Maha Besar? Sebab syirik khafi. Dia kata hak depan kita besar lagi. Kalau tengah masak tu besar lagi. Kalau depan komputer tu besar lagi. Tak rasa panggilan tu besar sebab makhluk besar lagi. Syirik khafi ni ialah bila mana makhluk menguasai hati sehingga menebal dan tak rasa yang sepatut dia rasa dia dengan Tuhan dia. Allahumma salli ala sayyidina. Tu syirik khafi. Bila kata dia tak dekat dengan Tuhan, dia tak rasa. Syirik khafi ni menyebabkan seseorang tak dekat dengan Tuhan. Kita cakap. Tapi kawan yang ada syirik khafi tu tak rasa dia tak dekat dengan Tuhan. Sebab dia khafi. Tersembunyi. Sampai tak berasa. Inilah penyakit hati, dia panggil. Ni kena berubat. Ni kena diubati. Bila hak ni diubati, maka semua penyakit zahir tu hilang. Faham tak?
semua penyakit zahir tu hilang. Hilang bukan makna penyakit itu tak ada, tapi tak rasa penyakit yang zahir itu penyakit, tapi rasa penyakit yang ada itu ialah rahmat. Walaupun duduk dalam kesusahan, tapi tak merasa susah itu susah, tapi merasa susah itu kasih sayang Tuhan. Itu syirik. Itu yang katakan bila mana hati dah bersih. Bila diuji oleh Allah, tak rasa Tuhan tak sayang, tapi yang rasa Allah sayang. Tapi bagaimana orang yang syirik di khafi menembai, bila kena ujian Tuhan, dia kata mai pula. Tapi orang yang sudah bersih daripada syirik khafi, bila mai ujian, bismillahirrahmanirrahim, ujian buat mereka ialah rahmat Tuhan yang datang untuk mengangkat kedudukan dia kepada Allah. Yang ujian main untuk membersihkan dia daripada segala dosa. Dan bila ujian main, langsunglah membuat persiapan untuk melepasi ujian. Sebab Tuhan janji siapa-siapa yang berjaya siapa-siapa yang berjaya melepasi ujian, dia akan didekatkan kepada Tuhan. Ada sekali itu berlaku banjir di Penang, dekat raya. Wartawan mai tanya makcik tu, macam mana makcik nak raya ni banjir? Dia kata ni payah ni, nak raya main banjir pula. Tu orang yang ada syirik khafi. Kita ni bila mana mai ujian, Allah, ya Allah, bayang langsung, faham langsung kasih sayang Tuhan. Tuhan uji kita. Tuhan. Tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab saya selalu kata ilmu dia penting. Sebab kita di akhir zaman ni kita akan berada dalam ujian getir yang tak pernah ada ujian seperti ini sebelum daripada ini, dan tak pernah ditempuh oleh umat-umat yang sebelum kita. Hanya ujian tu buat kita sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macamlah juga penyakit. Dulu-dulu penyakit ni Tuhan pilih, umat ni penyakit ni, umat ni penyakit ni, umat ni penyakit ni. Tapi di akhir zaman ni semua penyakit umat dulu himpun dalam umat ni. Hak tak ada. Dulu lepas sakit masing-masing, ni semua menghimpun kita. Semua yang penyakit umat dulu-dulu menghimpun pada kita. Dan banyak penyakit yang umat dulu tak ada dalam umat Muhammad. Pasal apa? Sebab memang passion Tuhan, bila dia sayang dia uji. Berarti Tuhan sangat sayang pada umat ni, bani umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang Nabi sebut, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila mana dia kasih kepada sesuatu kaum, dia akan menguji kaum tersebut. Tu passion Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengajian kita sebelum subuh ditaja oleh hamba Allah Taman Warisan Putra dan Kilspang, hamba Allah infak untuk Haji Kamis dan Siti Khatijah, Taman Surya Putra, keluarga Tok Mek, Tok Ma, Kampung Kekabu, Pasir Mas, Kelantan, hamba Allah Bukit Minyak, Penang, Liza Alina Ibrahim Langkawi, Hajah Mazliza, keluarga Kemasik, Abdul Rahim Abdul Rahman, Banasri Putra, Wan Nur Marikan, Sanwi Tunas Sanwi, Penang, Adik Muhammad Najib, Cikgu Zul Jutera, Nur Rahayu Zainal Abidin Sungai, Zaujah Nizam Seremban, hamba Allah sekeluarga Selayang, Aminah, Allahyarham Fatimah, Aisyah B dan Amin Nasir Bagan Ajam, Batawas, Laila sekeluarga Slim River, Nazri Hussein, Nazri Ahmad, Negeri Sembilan, Nur Armida,
Nur Arlida Hashim Kuantan, Mazlin binti Muhammad Negeri Sembilan, Nur Hashim Adnan sekeluarga Ipoh Perak. Infak untuk arwah ibu ayah Felda Bukit Temaga, hamba Allah sekeluarga Taman Seriwang Sungai Petani, Mariam Mukhtar dan keluarga Bandar Bukit Raja Kelang, hamba Allah sekeluarga Bukit Kapar Kelang, hamba Allah Cenur Pahang, Aminah Tun binti Supiah Ampang Selangor, Anis dan serta seisi keluarga Kelantan, hamba Allah Syed Kedah Mardiah dan keluarga Taman Maju Arif Raja Johor, Maslina Bandar Tenggara Johor, Islam Agamaku Semanggur Perak, arwah Haji Fasihuddin dan keluarga Terengganu, Fadilah Ismail keluarga, arwah Mak Insun, Mak Basyah serta nenek moyang seberang Tasik, Nur Aida Muhammad Sepang Selangor, Zalika Gombak Selangor, hamba Allah dalam Pumpung, Rohaiza Makno Ampang Selangor, Salihah Makno dan arwah Haji Makno Yusuf Shah Alam, Balkis Ahmad Taman Suria, hamba Allah arwah Kintan Osman, Rusli Ahmad Muhammad Nur Osman, Nadia Iswana Ismail Kuantan, Kamat Ishak Nik Nur Zulawati Penang, Nur Hayati Masaat Kota Damansara, Fazilah Gombak, Rozita Husin sekeluarga Kelantan, Kasih Rozita Rosli Kota Warisan Sepang, Jani Abdul Talib Taman Gombak, Muhammad Adi Husni Syafi'i Kulai Johor, Siti Rozaina dan keluarga, Nur Sidah dan keluarga Melaka, Mazinah Said Melaka, Hajah Kamsiah sekeluarga Subang Impian, Syarifah Radiah bin Yub Ibrahim Ipoh Perak, Rosilawati binti Sohiman dan keluarga, Muhammad Syahdan Seremban, Zalika Gombak, Rabi'atun Adawiyah Omar sekeluarga Anak Bukit, Muhammad Nur Zilayana sekeluarga Meru Kelang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mohon supaya ahli keluarganya disembuhkan daripada Covid. Amin ya rabbal alamin. Pada Kuala Lumpur, hamba Allah Kana Perlis, Nur Hasfaniza Saad Kanjang Selangor, hamba Allah sekeluarga dan para arwah Muar Johor, Hajah Sakimah Saad serta keluarga Taman Mustika Hutan Kampung, Yasmin Ridwan sekeluarga dan Nur Aisyah Idris keluarga Gombak, Hajah Sariah suami dan anak-anak Shah Alam, Ramlah Ibrahim sekeluarga Penang, Dalilah Syafi'i sekeluarga Simpang Renggam Johor, hamba Allah sekeluarga Seri Manja Taling Jaya, Syarifah Rodih Al-Jufri anak-anak daripada Sabah, dan Hajah Jamilah binti Dolah daripada Ipoh. Kita harap insya-Allah kita doakan yang diuji dengan sakit dan wabak Covid, Allah bagi sembuh, Allah bagi lega. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan yang masih selamat, Allah bagi terus selamat dan sihat insya-Allah. Amin. Dan doakan mudah-mudahan Allah kabul sebuah hajat mereka, Allah angkat bukan mereka, Allah bagi ilmu pada mereka, Allah bagi taufiknya hidayah, Allah bagi kebahagiaan jiwa, Allah angkat, Allah buang syirik khafi, Allah jadikan kita semua selalu dalam rahmat dan kasih sayang. Semoga keluarga kita selalu mendapat kasih sayang Tuhan, kita semua selalu mendapat kasih sayang Allah, dan kita doakan semua rezeki kita rezeki yang berkat, rezeki yang diiring dengan rahmat Allah, dimudahkan semua urusan kita, jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan juga solehah, jadikan hari ini hari yang terbaik buat kita untuk kita menjalani seminggu yang akan datang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah kabul semua hajat kita, semua yang kita harapkan Allah terima sebagai satu amal soleh, dan kita dapat melakukan yang terbaik untuk kita bawa pulang berjumpa dengan Tuhan insya-Allah. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa taqal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala. Bismillah.